Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, kali ini saya nak membuat demonstrasi, demonstrasi berkenaan dengan sistem yang saya telah bangunkan. So dalam sistem ni akan melibatkan 3 kelas utama, iaitu kelas student 2. Ini memang wajib you kena ada, di mana kelas student 2 ni dia akan ada private instance variable, di mana data-data yang diperlukan untuk disimpan dalam setiap objek yang kita create daripada kelas student 2. Dan kelas student 2 ni juga mempunyai constructor. Apa tujuan constructor? Kita nak initialize nilai ataupun kita nak simpan, dengan kata lain kita nak simpan data dalam objek. So kalau ada 10 data, so 10 parameter lah yang you kena buat. Kemudian kena ada getter method dan juga setter method. Getter method untuk kita nak retrieve data. Setter method untuk kita nak modify data. Buat masa ni kita tak akan gunakan setter method lagi sebab kita tak gunakan update function. Okey. Itu ya. Ini adalah student 2. Kemudian kita ada student main menu. Okey. So dia akan melakukan proses seperti machine ATM, mana yang saya telah demo pada sesi video yang lepas. Okey. Student main menu. Tetapi student main menu akan berubah apabila you belajar graphical user interface yang ada button, yang ada tag dan sebagainya. Okey. Dan juga student operation. So dalam kelas student operation ni akan ada function ataupun operation yang akan melibatkan student. Contoh add data. Buat masa ni saya ada 3 saja instant variable method. Add data, calculate grade dan juga display all data. Okay, so nanti kemudian hari next time you akan membuat function untuk update data, kemudian untuk sort data, kemudian untuk delete data. Semua you akan letak di dalam ni. Okey. So sekarang student 2 ni kelas student 2 ni akan digunakan pada pada kelas-kelas yang lain. So student 2 ni akan digunakan pada kelas student main menu dan student 2 ni akan digunakan pada kelas student operation. Student 2 ni memang pentinglah. Ini kita menggunakan konsep object oriented yang betul. So objek daripada student 2 akan dibawa dari satu kelas ke kelas yang lain. Okey. Sekarang kita mula daripada student main menu. Apa yang terjadi? Okey. Sekarang ni kita tengok kenapa kita perlukan statement yang ini. Okey, saya akan declare operation sebagai student operation dan saya akan create object. Sebab apa? Kenapa saya melakukan sedemikian? Ini adalah saya akan menggunakan ataupun saya akan menggunakan instance method, contoh add data, calculate grade yang berada di dalam student operation. Sebabnya nak guna instance method, bila nak gunakan instance method, kita kena create object terlebih dahulu daripada kelas student operation. Okey. Kemudian stud 2, sebab apa saya gunakan student 2 ni? Sebab saya nak simpan data nanti. Saya akan simpan data dengan menggunakan constructor. Stud ni adalah berjenis student 2. Ni adalah kelas student 2. Kemudian index adalah negatif 1. Ini tujuannya saya nak keep track index. Sebab index dalam array akan bermula dengan kosong. So bila setiap kali kemasukan data, setiap kali input data, nilai indeks akan bertambah 1, iaitu indeks sama dengan indeks plus 1. Nanti you akan tengok. Dalam kes ni saya tak akan gunakan array list. Okay, saya tak guna array list. So saya gunakan array of object yang biasa. That's why saya kena keep track nilai indeks. Okay, scanner, saya nak key in data. Saya nak key in data daripada keyboard. Inilah menu ni adalah nilai yang saya akan masukkan berdasarkan kepada menu di atas ni. 1 untuk add data, 2 untuk display data, 0 untuk exit. Okey. Untuk menu saya gunakan sekali lagi saya gunakan dual. Okey, dual. Okey. Okey, untuk menu sama dengan 1 untuk add data.
Okay, saya masukkan di sini saya declare 3 local variable, metric number, name dan metric. Kenapa gunanya untuk saya nak key in data, saya nak key in data bagi metric number, name, marks. Grade tak boleh di key in sebab grade akan dikira berdasarkan mark. Grade will be calculated based on the input mark. Okay, system.println data input, ini biasalah, ini untuk paparan screen, enter metric number. Bila you masukkan metric number, contoh saya masukkan 1, 2, 3, nilai 1, 2, 3 ni akan diberikan kepada metric number ataupun akan disimpan pada variable metric number. Sama seperti name. Name ni saya nak apa gunakan statement ni? Okay, saya membuat kombinasi dua statement ni gunanya untuk nak memasukkan data, nak masukkan nama yang lebih daripada satu perkataan. Kalau satu perkataan saja, you just boleh guna next saja. Tapi kalau lebih daripada satu perkataan, you guna tambah input.next line lagi. Okay, so contoh tadi saya masukkan 1, 2, 3 akan diberikan kepada metric number. Kemudian saya masuk Zabidin Hussein. So Zabidin Hussein akan disimpan pada name. Kemudian enter marks, input. Okay, sekarang ni enter marks adalah double, so saya kena gunakan next double. So saya masuk 80.5. 80.5 akan disimpan pada variable marks. In sebab apa? Sebab metric number saya declare sebagai in. Okay, next dengan next line untuk string. Double untuk double, marks yang berjenis double. Okay, so bila berlaku kemasukan data, bila you input data, maksudnya bila you input data, you input data metric number, name, mark, bermaksud you nak simpan data dalam array of object. Bila berlaku kemasukan data, indeks akan bertambah 1. Bermaksud daripada indeks negatif 1 tambah 1 akan menjadi kosong. Okay, akan menjadi kosong. So indeks akan menjadi kosong. So kita akan trace. Okay, indeks adalah kosong sekarang ni. Okay, sebab indeks sebelum ni negatif 1 plus 1 menjadi kosong. So kosong akan diberikan kepada nilai indeks. Sekarang indeks bukan lagi negatif 1, tapi sekarang adalah kosong. Okay, sebab kita nak simpan data. Kemudian apa jadi? Nampak di sini? Sebelum ni you all dah belajar bagaimana kita nak panggil methods. Okay, kita nak panggil method pass by value. Okay, pass by value. Nampak ni? Kita buat pass by value. Okay, pass by value and then return type. Okay, di mana? Okay, pass by value. Kita pass nilai marks. Katakan tadi saya masuk 80.5. Kemudian apa terjadi kat sini? Operation ni adalah object reference variable daripada kelas student operation. Bermaksud kita nak panggil calculate grade yang berada dalam kelas student operation. Okay, so kita pergi ke sana. Operation.calculate grade. So marks tadi kita input tadi adalah 80.5. Tadi kita input 1, 2, 3. Okay, sebagai metric number. Zabidin Hussein sebagai name. 1, 2, 3 disimpan pada metric number. Zabidin Hussein akan disimpan pada name. Kemudian 80.5 akan disimpan pada marks. So marks kan adalah 80.5. So bila kita panggil operation.calculate grade marks, so kita akan hantar 80.5 di mana? Tapi ke student operation. Okay, student operation. Okay, so dia akan panggil this method. Okay, so dia akan panggil this method, so dia akan buatlah. Okay, saya akan buat. Marks tadi adalah 80.5, so dia akan test condition, if condition. So kalau ikut ke sini, sinilah akan betul. Okay, so dia akan dapat. Tadi marks adalah 80.5, so 80.5 adalah lebih besar atau sama 80 true dan dia kurang daripada 100 true. So kalau kat sini, tak bolehlah sebab marks ni adalah yang ni still true. 80.5 adalah lebih besar atau sama dengan 60. Tapi di sini 80.5 adalah kurang atau sama dengan 79. Salah. So dia akan true di sini. Dia akan benar di sini. So new grades. Okay. New grade ini adalah local variable. Saya just create sebab saya nak return nilai. Saya create local variable.
saya create local variable untuk nak return nilai pada pada method ni. Sebab method ni akan return nilai dalam bentuk karakter. So new grade bentuk karakter. So return type adalah karakter. So new grade adalah A. So dia akan return new grade. So dia akan return A. Okay. Nilai new grade iaitu A akan diassign kepada okay, contoh ni saya buat ni, ingat tak saya buat grade grade sama dengan new grade. Okay, yang saya buat di mana ada, you tengok dalam ni. Okay, grade sama dengan new grade. So kenapa new grade? Sebab di sini. Okay, saya akan return new grade. So tadi kita dapatkan A. So dia akan pergi ke mana? Ke sinilah. Okay. So grade sama dengan new grade. So grade ni adalah A. So sekarang ni apa yang jadi? Saya akan simpan di dalam saya akan create objek. Saya akan create objek bagi kelas student 2 sebab saya nak simpan data dalam objek. Matric number tadi saya masuk 1 2 3, name saya masuk Zabidin Hussein. Okey, dan marks tadi saya masuk 80.5. Grade tadi kita dah panggil calculate grade method, so kita dapat A. So kita simpan. So harus ingatlah apa yang kita buat kat sini. Kita akan create di sini, dia akan create objek bagi kelas, student 2. Okey, dan dia akan panggil constructor bagi kelas student 2 yang ada 4 parameter. Okey, dia akan bagi constructor. Sebab constructor gunanya untuk kita nak initialize nilai pada objek, ataupun dengan kata yang lain kita nak simpan data dalam objek. So dia akan pergi sinilah. So new matrix akan jadi 1 2 3, new name akan jadi Zabidin, new mark akan jadi 80.5, new grade akan jadi new mark akan jadi 80.5, new grade akan jadi A. So nilai ni akan diberikan kepada matrix number, new mark dan grade. So matrix number akan jadi 1 2 3, name akan jadi Zabidin Hussein, mark akan jadi 80.5, grade akan jadi A. So kita dah simpan data. Okey, kita dah simpan data dalam objek. Okey. Kemudian kita kembali semula. Okey. Kemudian operation.add data. Sekarang ni kita nak add data. Tadi kita calculate grade, sekarang kita nak add data. So sekarang ni kita bawa apa yang kita bawa stud. Okey. Object reference variable dan juga nilai index. Index sekarang adalah 0, 0, 0 dan stud. Stud yang merujuk kepada objek Zabidin Hussein. So pergi ke add data. Add data. Di sini add data. Okey. Apa maksud dia? Nilai stud akan diberikan kepada student dan index iaitu 0 akan diberikan kepada in. So stud akan merujuk ke mana student akan merujuk ke mana stud merujuk. Nilai in akan jadi 0. So bermaksud students in iaitu student 0 stud. Sama seperti ini. Nampak? Sama seperti yang ini. Yang you all dah belajar. Okey? Itu yang saya maksudkan. Okey, student in student 0 sama student tadi. Okey? So, kat mana tadi? Kat sini. Okey? Di sini. Okey, so data has been saved successfully. Inilah kaedah untuk kita nak simpan data. So, dia akan repeat. So, nilai index akan terus berubah. Okey, itu saja.